Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Malam ni kita ada tahlil katanya, jadi kita kena berhenti ikut masa lah. Masuk je isyak, insya-Allah kita berhenti ya. Baik, kita tengok kitab kita Furu'ul Masail. Yang saya tanda ni muka surat 41, daripada jikalau memasukkan tengok Su'ila radhiyallahu anhu, muka surat 41. Su'ila radhiyallahu anhu, baris yang 1, 2, 3, 4, 5. Daripada atas baris yang kelima. Ada kot yang ada kitab. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang, Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya daripada jikalau memasukkan anjing kepalanya di dalam bejana. Bejana ni bekas lah, dan dikeluarkan mulutnya basah. Ada bekas besar lah, dalam tu ada air. Kemudian anjing tu masukkan kepala dia dalam bekas tu. Baik, kemudian dan dikeluarkan mulutnya basah. Bila anjing tu keluar je mulut daripada bekas yang ada air tu, kita kata macam baldi lah, baldi ke apa ke, tempayan ke, mulut dia basah. Kita tak pasti anjing tu dia jilat ke tak jilat. Kalau dijilat, maka air tu jadi mughalazah lah, mutanajis dengan apa, najis mughalazah. Ataupun dia jilat pasal kita tak nampak dia masukkan kepala dalam bekas tu. Jadi kita nak hukum apa air tu. Kemudian adakah najis air di dalam bijana itu atau tiada? Dan jikalau ia keluarkan dia pada hal kering, adakah dihukumkan dengan suci atau tiada? Sebab tiada tahqiq dengan dijilatnya, apa hukumnya? Kalau dia masukkan kepala dia dalam timba ke, dalam tu ada ayak separuh, tengok mulut dia basah, najis dah air tu. Ataupun dia angkat mulut dia kering, najis ke tak najis air tu? Pasal kita tak pasti. Tadi mulut dia basah, boleh jadi basah tu sebelum dia apa? Sebelum dia masukkan kepala dalam timba tu mulut dia dah memang basah. Yang kedua pula, kita tengok kering, boleh jadi dijilat dia. Tak pasti. Jadi nak hukumkan air tu apa? Sebab kalau kena je dia pada air tu, maka jadilah air tu air mughalazah lah. Air mutanajis dengan najis mughalazah. Tengok apa hukum dia. Maka dijawabnya dengan bahawasanya tiada dihukumkan dengan najis air yang di dalam bejana itu. Tak dihukumkan najis. Pasal apa tak dihukumkan najis? Padahal dah nampak anjing tu mau masuk kepala. Kalau ikut fikir macam najis lah kan, siap mulut basah hari ni. Sama ada basah ataupun kering, dia kata apa, tidak dihukumkan najis. Sebab apa? Jika dapat diihtimalkan basah mulutnya dengan yang lainnya, boleh jadi kita anggap basah sebelum dia masuk kepala dia dah memang basah. Lain lah kalau kita nampak sebelum dia masukkan kepala dia kering, bila dia masuk dalam baldi tu basah kepala dia ataupun mulut dia, memang confirm lah itu najis. Ini kita tak tahu, kita nampak kepala dia dalam baldi, dia angkat-angkat mulut dia basah. Jadi kita boleh ihtimal, boleh jadi mulut dia dah memang basah sebelum dia masukkan kepalanya dalam baldi tu. Baik. Kemudian ihtimal tu maksud dia kita boleh agak lah. Mungkin ada sebab yang lain. Ihtimal, Arab kata ihtimal. Kita boleh agak kemungkinan yang lain. Begitu. Baik, kerana kita amalkan dengan asalnya, ni kaedah usul fiqh.
istishabul asl dipanggil. Yakni kita kekalkan hukum asal. Apa saja benda tu hukum dia kembali pada asal. Itu kaedah asalan sebut istishabul asal. Jadi banyaklah tuan-tuan daripada situ. Benda ada bukti maka dia kembali pada asal. Kalau ada orang dituduh berhutang, ada orang dakwa dia berhutang, sedangkan tak ada bukti, bila dibawa pada mahkamah, maka bila tak ada bukti, mahkamah akan anggap al-aslu bara'atu zimmah. Pada asalnya seseorang itu tidak ada apa-apa kewajipan tanggungjawab. Sebab tu bila berhutang kena tulis, sign dan sebagainya. Jadi bila tuan-tuan tuduh dia berhutang dan tuan-tuan tak dapat bukti, memang hakim akan putuskan dia tidak ada apa-apa hutang. Tapi dia akan tanggunglah di akhirat. Dia tetap akan dihukum di akhirat, tapi hukum dunia dia terlepas. Sebab semua hukum dunia begitu. Sama juga kalau dah memang ada rekod dia sign, dia pun akui dia memang berhutang pun. Kemudian tuan apa? Dia dakwa dia dah bayar hutang. Tuan yang bagi hutang tu kata tak. Rekod ada, rekod dia berhutang tu dah sign dan sebagainya. Tapi rekod bayar hutang tak ada. Bila bawa ke mahkamah, mahkamah akan benarkan kata apa? Kata itulah orang yang bagi hutang. Pasal pada asalnya hutang tu memang masih lagi ada. Dia tengok semua tuan-tuan, semua kembali pada asal. Banyaklah tuan-tuan keluar daripada kaedah ni macam-macam hukum. Termasuklah salah satu kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadul ad-dalil ala tahrim. Asal semua benda itu adalah halal sehinggalah ada dalil yang mengharamkan. Daripada situlah istishabul asal, kembali pada asalnya. Baik, kemudian jadi dianggap air itu masih lagi suci. Bila kita tak pasti, walaupun sampai nampak kepala anjing tu masuk, kita tak pasti, dianggap suci. Itu saya sebut kat tuan-tuan, air dalam baldi kita tak tahu dia mutlak ke mutanajjis ke, anggap saja dia mutlak. Itu yang senang, istishabul asal. Kerana asal air itu adalah mutlak. Asal air itu adalah mutlak, sehinggalah ada bukti yang menunjukkan dia menjadi mustakmal ataupun mutanajjis. Baik. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak sedap hati, tuan-tuan tak mau guna pun tak apa. Kita cerita dari segi hukum dia begitu. Tuan-tuan rasa tak puas hatilah, tuan-tuan tak mau guna, tuan-tuan guna ayat lain boleh saja. Tapi nak cerita ginilah hukum. Tuan-tuan ambil ayat tu nak jurus pokok ke, nak tuan-tuan rasa tak sedap nak tuang dalam ni ke, tuan-tuan rasa tak sedap. Tapi dari segi hukum dia begitu. Benda yang tak jelas kena kembalikan kepada semula hakikat dia. Apa-apa benda pun. Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang yang mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki. Kita ada 4 mazhab yang muktabar. Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali. Sebenarnya ada banyak mazhab ni, bukan sikit. Sa'id bin Musayyib, Ishaq Rahuyah, Laits bin Sa'ad, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Ja'far al-Sadiq. Banyak tuan-tuan. Ada 18 kot yang dianggap sebagai ulama mujtahid mutlak. Akan tetapi 4 ni saja yang kaedah dia paling lengkap, paling jelas, paling jami' mani', dan banyak anak murid dia, dan dia punya pandangan ni sentiasa dikembangkan. Sehinggalah jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sebab tu kita tak ikut mazhab rojak tuan-tuan, campur adul mazhab. Sebab mazhab ni tuan-tuan dia macam Al-Quran dan hadis. Bukan semua orang faham. Kita nak istinbat hukum daripada Quran dan hadis tuan-tuan, dia kena ada ilmu. Kalau saya bagi kat tuan-tuan bata, simen, kayu, tuan-tuan pun tak boleh buat rumah kalau tak ada ilmu. Pasal kita tak ada ilmu. Bukan mudah tuan-tuan. Kita nak keluarkan satu hukum ijtihad, dia kena pandai nahu. Belajar nahu pun susah. Saya mengajar kat sekolah bahasa Arab, susah nak bagi budak faham. Baru satu benda tu nahu. Belum balaghah lagi. Belum lagi saraf. Belum lagi ilmu belum lagi usul usul tafsir, usulul hadis, qawaidul hukum. Yang tu pun susah nak faham dah. Baru satu cabang ilmu, katanya kan ada 15 cabang ilmu. Sebab kadang-kadang ada hadis itu sahih tapi hadis itu dah mansukh. Ada sahih tapi dah mansukh. Ada hadis itu sahih Bukhari Muslim tapi rupanya dia syadz, dia bercanggah dengan dalil yang lebih kuat. Ada. Sebab yang kuat ni tuan-tuan dua yang confirm kita pegang. Pertama Al-Quran,
qat'i subut, qat'i dilalah. Yang kedua adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir tak banyak, perawi dia banyak. Adapun hadis tuan-tuan, sebelum nak sampai pada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud tu, dia melalui jalan beberapa perawiat. Jadi kan kebanyakan hadis dia hanya dari segi ketetapan dia, subut dia tu hanyalah zanni. Zanni maksud dia ada ijtihad di situ. Sebab tu kadang-kadang bila tuan-tuan tengok ada orang kata pandangan Imam Syafi'i ni canggah dengan hadis. Ustaz-ustaz muda lah tuan-tuan kadang-kadang hak jenis lagu tu. Tak, salah tuan-tuan. Bukan begitu. Sebenarnya hadis tu pun ijtihad. Hadis tu pun ijtihad. Imam Bukhari dia ijtihad menganggapkan hadis ni sahih. Ada hadis Imam Bukhari yang ditolak oleh ulama lain, ada aja. Ada, tapi tak banyak, sikit. Hadis Imam Muslim, hadis tu pun ijtihad. Dia mengatakan hadis ini sahih. Sebenarnya tidak ada istilah hadis mazhab ni bertentangan dengan hadis. Kenapa tak ada? Kerana hadis tu pun ijtihad. Ketetapan hadis tu ijtihad. Yang memang betul-betul sabit ni hadis mutawatir dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Itu confirm tuan-tuan. Cuma Al-Quran ni pun perlu pada kefahaman, bukan semua orang faham. Kadang-kadang bila tengok hadis yang bertembung, macam mana nak tengok? Kena tengok hadis mana dulu. Kalau hadis tu dulu, yang ni kemudian, yang kemudian tu menasahkan yang hak dulu. Hak dulu dah tak terpakai. Kemudian boleh jadi yang pertama tu am, mana mutlak, mana muqayyad. Panjang cerita tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada hadis, contoh ada hadis Nabi yang kata apa? Suruh Nabi suruh. Ada yang Nabi suruh makna dia wajib, ada yang Nabi suruh makna dia sunat. Ada. Ulama ijtihad. Macam tuan-tuan sembelih, fakulu mimma apa? Zikirallah apa? Yuzkarismullahi alaih. Dalam mazhab kita sunat saja sebut bismillah. Tapi dalam mazhab Hambali dia ijtihad. Kalau sembelih tak sebut bismillah tak boleh makan. Ada. Ini ijtihad. Dalam mazhab kita kumuk baca bismillah basuh tangan itu sunat. Mazhab Hambali tak, wajib. Ambil wuduk. Ijtihad. Benda semua betul tuan-tuan. Cuma cara ulama istinbat hukum, itu yang kita kata perlu kepada metodologi. Jangan jadi mazhab rojak. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan ikut mazhab ni tuan-tuan, sebenarnya kita ambil satu produk yang dah apa? Ulama dah berjasa, berbakti pada kita. Nak ambil isi-isi penting untuk diamalkan dalam Al-Quran. Senang dah tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah nak buat rumah, suruh orang yang buat. Betul tak? Orang buat. Ulama dah khidmat lama tuan-tuan. Apa yang kita belajar ni hasil daripada usaha ulama ribuan tahun. Jangan kita main-main tiba-tiba pandangan ni bercanggah dengan hadis. Senang tak. Yang tak faham, itu je. Ataupun hadis tu ada makna dia sendiri. Contoh kenapa Imam Syafi'i rahimahullah menganggap sentuh pada isteri, yang baru ni isu kan, sentuh isteri kita anggap batal, seterus orang perempuan lah. Mazhab lain kata tak batal. Kerana Imam Syafi'i dia tengok dalam Al-Quran satu riwayat yang dibaca sebagai apa? Au lamastumun nisa, ataupun kamu menyentuh isteri kamu. Ada qiraat baca lagu tu. Jadi bagi Imam Syafi'i, Quran lebih tinggi daripada hadis ahad. Hadis yang tak mencapai mutawatir. Panjanglah tuan-tuan. Mutawatir dia kata sampai tiap tabaqah dia kena 10, ada kata sampai 70. Ada panjanglah cerita bab usul hadis ni. Maka segala hadis yang menunjukkan seolah-olah Nabi menyentuh isteri dia, maka hadis tu perlu ditakwil supaya selari dengan ayat Quran tadi. Bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis tu, tahu. Malah ulama dalam mazhab Syafi'i ini bukan sikit, ramai sungguh. Semua majoritinya sepakat di atas pandangan tu. Cuma ada 14 saja pandangan Imam Syafi'i yang tak diamalkan di dalam mazhab. Ada 14. Itu menunjukkan para ulama mazhab Syafi'i ini berijtihad. Tapi usul mazhab masih lagi sama. Kita boleh tengok dalam buku karangan Imam As-Suyuti, Al-Ashbah wan Nadhair, dia sebut dalam tu ada 14 pandangan. Antaranya kalau ikut mazhab qaul jadid Imam Syafi'i, sembahyang maghrib ni sekadar ambil sembahyang, lepas tu sembahyang sunat ba'diyah habis. Qaul jadid Imam Syafi'i ketika di Mesir juga disebut kalau sentuh anak dan ibu pun batal sembahyang. Dia kira umum semua orang perempuan. Ada lagi lah tuan-tuan, saya tak apa ingat tuan-tuan. Tapi itulah yang tidak diamalkan, ada 14 lah qaul jadid. Baik, kemudian jadi dikata mazhab Maliki lah.
Dan Allah Ta'ala susun tu elok dah tuan-tuan. Kita di Nusantara ni mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki ni di mana? Mazhab Maliki ni di belah Afrika, di Morocco, di Mauritania, di Aljazair, Jazair, Tunisia. Kebanyakan Afrika, kebanyakannya mazhab Maliki. Mazhab Hanafi kat mana? Mazhab Hanafi paling banyak kat dunia lah. Eropah, India, Pakistan, sebahagian besar Mesir, Iraq, itu banyak mazhab Hanafi. Baik, mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanbali banyak di mana? Mazhab Hanbali kebanyakannya berada di Mekah dan Madinah lah. Ke Madinah banyak mazhab Hanbali. Baik. Kemudian suami dia mazhab Maliki dan isterinya mazhab Syafi'i. Nampak? Isteri mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Suami mazhab Maliki, dia ada beza. Tuan-tuan pernah sembahyang masjid India kan? Kan lain, dia asam dia lambat sikit. Pergi masjid India kan, dia azan lambat sikit asam. Baik, sah tuan-tuan. Itu pandangan dia panjang lagi lah dia punya bayang tu dibandingkan kita tu, dia azan pun lambat sikit. Tapi jangan tercampur lah. Berapa kali dah masjid di Jawi tu, masjid di Pulau Pinang tu, dia tersilap di masjid India khutbah, khatib tak duduk. Khatib tak duduk pergi masjid India, dia tak duduk. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh tak duduk. Itu syarat sah khutbah. Dia kena duduk, dia antara dua khutbah kena duduk. Jadi ada sebahagian orang di pergi masjid India, dia tengok tok khatib tak duduk, jadi dia tiru. Tak boleh, mazhab mana boleh tiru macam tu. Kena mengaji. Apa kali masjid di Penang tu dia pun panggil ustaz juga, baca khutbah, dah apa kali dia tak duduk. Bila tak duduk dalam mazhab Syafi'i tak sah lah. Batal lah khutbah, batal Jumaat. Jadi kena mengaji lah tuan-tuan. Kalau mai di tempat mazhab Syafi'i, dia kena faham lah mazhab Syafi'i ni dia duduk antara dua khutbah tu. Tuan-tuan pergi masjid mazhab Hanafi, tengok dia tak duduk, tuan-tuan tahu itu mazhab dia. Tak apa, itu mazhab dia, memang begitu pegangan dia. Baik. Kemudian jadi isu dia apa ni dia nak sebut ni? Dia nak sebut di sini, dia kata maka menyentuh suaminya akan anjing. Anjing, suami dia menyentuh anjing. Tuan-tuan, kalau di Malaysia ni kita memang agak kita tak berkenan sangat lah anjing ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi di Mesir, anjing biasa, banyak anjing. Di Turki banyak anjing. Sampai dia bersemayang, anjing masuk dalam masjid. Anjing masuk dalam masjid. Zaman Nabi pun ada anjing masuk dalam masjid. Baik, nak ceritanya anjing tu ada lah. Pakistan ada anjing. Morok, saya tanya kawan saya daripada Maghribi, macam mana anjing? Anjing ada. Sebab apa? Mazhab Maliki dia beranggapan anjing suci. Gitu. Itu mazhab Maliki. Dia anggap suci. Kenapa dia anggap suci? Ayat Quran tu saya kata kaedah istinbat hukum tu berbeza. Sebab tu penting kita ni menghormati. Bila kita pergi mana-mana tempat, kita hormat tuan-tuan. Oh, ni mazhab dia. Jangan kita jadikan kita pergi tempat ni, oh mazhab ni lemah, dia akan jadi kacau bilau sebenarnya. Haru biru. Kita nak kata dalil ni lemah, sebab yang mengamalkan mazhab ni bukan sikit, jutaan orang tuan-tuan yang amalkan, jutaan. Berjuta orang yang bermazhab Syafi'i ni, berjuta orang mazhab Maliki ni. Tiba-tiba kita mai baca kunut bid'ah. Ini buat kacau tuan-tuan. Memang kerajaan boleh ambil tindakan. Sebab dia mengacau bilaukan suasana. Nak kira dalil ni tuan-tuan, benda dah selesai 1400 tahun lepas. Tak usah duk main cerita lah dalil ni tak kuat lah. Benda ni ada sebut kat universiti, saya tahu ulama ni tarajah. Tapi dalam masyarakat itu bukan benda yang sesuai. Takkan selesai pun. Perjuangan dia apa? Perjuangan supaya orang tak payah kunut subuh. Ni perjuangan apa? Ini bukan perjuangan. Perjuangan kita nak tarik masyarakat datang mengamalkan agama. Ada orang itu perjuangan dia. Perjuangan dia untuk menimbulkan pecah belah. Jadi tuan-tuan, mazhab Maliki, kenapa dia anggap anjing tu nak tak najis? Pasal ayat Quran lah. Dalam Quran ada sebut mukallibin. Anjing-anjing yang dilatih. Anjing-anjing yang dilatih ni, kalau digigit, kan kita pernah sebut kat tuan-tuan, dia gigit binatang buruan dan dia tak makan mati binatang tu, boleh makan. Mazhab Syafi'i pun akui benda tu. Akui. Tapi tempat dia gigit tu najis lah, air liur dia tu.
Tapi halal tak makan binatang tu? Halal. Dalam Quran sebut mukallibina tu'allimunahun. Jadi mazhab Maliki berpandangan kalaulah anjing ni, yang Quran sebut anjing yang dilatih ni, dan memang Quran sebut anjing dilatih dalam surah Maidah tu, mukallibin dipanggil anjing yang dilatih. Dan memang betul pun tak ada binatang yang boleh dilatih, anjing ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak train dia pergi buru tuan-tuan, anjing ni mana binatang lain boleh. Kucing boleh tuan-tuan? Tak boleh kucing. Rimau tak boleh. Anjing ni boleh train. Dan anjing orang boleh train tuan-tuan. Kalau tak makanan tak bagi dia makan, dia boleh tunggu tak makan. Datang lain tak boleh. Baik, jadi tuan-tuan, mazhab Maliki pandangan kalaulah kita boleh berburu dengan anjing, dan anjing ni boleh tangkap, mati, gigit, boleh makan gigitan itu bila dia mati, takkan dia najis, dia anggap suci. Itu mazhab Maliki. Tapi kita di Nusantara ni memang kita tak biasalah tuan-tuan, kita kurang selesa dengan anjing ni pun. Malah ada hadis Nabi yang melarang kita bela tanpa tujuan. Kita tak tanpa tujuan bela tak boleh, melainkan untuk berburu, untuk menjaga tanaman, ataupun untuk menjaga haiwan ternakan, tak apalah. Baik, kemudian jadi mazhab Maliki, suami mazhab Maliki, kita katalah contoh, saya ada kawan saya mazhab Maliki, daripada Maghribi, mai ke Malaysia, kahwin dengan orang Malaysia mazhab Syafi'i. Tapi saya tanya dia macam mana, dia kata dia dah jadi mazhab Syafi'i. Itu bagus tuan-tuan. Bila dah masuk tempat ni, masuk mazhab Malik Syafi'i, boleh je tuan-tuan jadi mazhab, mengaji tuan-tuan, betul tak? Bukan susah mengaji fardu ain. Dia ustaz tuan-tuan, alim, tahu dalil-dalil ni, mudah je dia nak buka fardu ain mazhab Syafi'i tu, betul tak? Simple. Fardu ain mazhab Syafi'i tu untuk kita amal peribadi cukup, untuk dia amalkan, simple je. Tengok macam mana fardu ain mazhab Syafi'i. Oh begini, cukuplah ada ilmu untuk amalkan. Cuma bila nak menyampaikan ilmu mazhab Syafi'i, kena mendalam lah. Tapi untuk amalan peribadi cukup kita tahu asas-asas, dalil-dalil yang simple-simple je tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, dia dah jadi mazhab Syafi'i lah. Dia bukan lagi mazhab Maliki. Jadi ikut mazhab Syafi'i. Jadi dia semayang pun dia sedekap lah. Kalau mazhab Maliki biasanya dia lepas, dia tak sedekap. Kunut mereka sebelum rokok. Di Malaysia dia kunut dia kunut masa i'tidal. Macam kita lah. Cuma dia jadi sini, dia jadi imam, dia kunut sebelum rokok. Tak jadi isu, kan jadi isu. Sehingga sebab tu ulama sebut kiraat ada 7 kiraat yang muktabar. Tapi tuan-tuan tak boleh baca suka hati, jadi haram. Orang tak tahu wadduha wa laili idza saja wa ma qala, ada kan? Bukan yang tu, ada kiraat tu yang baca imalah tu. Kita mai kat tempat orang tak pernah dengar, orang duk dengar wadduha wal laili idza saja, tiba-tiba wadduha, jadi masalah tu. Haram hukum dia, menimbulkan fitnah. Kecuali memang dia mengajak di situ dan orang pun tahu, oh ini kiraat Warash, ini kiraat Qalun, ini kiraat gini. Orang tahu, tak apa. Jadi bila dia baca tak jadi masalah. Macam tuan-tuan pergi Darul Quran. Pergi Darul Quran, tempat orang mengaji kiraat tu. Memang mereka kalau jadi imam, mereka baca kiraat. Pergi Darul Quran. Kalau imam biasanya memang dia baca kiraat. Saya tak pandai sangat qiraat, memang tak pandai tuan, tak mengaji pun, tahu sikit-sikit je. Baik. Kemudian tuan-tuan, maka menyentuh suaminya akan anjing padahal ia basah. Tangan dia basah, dia pegang anjing. Kemudian masukkan tangannya dalam air yang sedikit. Nampak? Air sedikit dia pergi masuk ayak dia pula dalam tangan. Bila dia masukkan ayak yang sedikit, habislah ayak tu jadi najis. Kenapa dia masukkan tangan? Pasal dalam mazhab Maliki dia tak ada air mustakmal ni. Mazhab Maliki ni selagi mana dia air, selagi tu dia boleh guna. Dia boleh guna berkali-kali. Mazhab dia. Dia air tu maksud dia ambil air semayang turun. Air itu masih lagi boleh guna untuk ambil uduk lagi. Dia kata ma'an tahura. Dia bayangkan di situ. Dalam Quran tu ma'an tahura. Tahuri ni di atas istilah sighah mubalaghah. Maksud dia air ni bukan guna sekali, dia mustakmal, dia boleh guna berkali-kali untuk bersuci. Ma'an tahura, dia punya ijtihad lah. Itu dalam dia sebut. Kenapa dia masukkan tangan? Dalam mazhab pertama anjing tu suci. Yang kedua, dia masukkan tangannya dalam bekas yang tak cukup 2 kolah. Pasal dia anggap air tu dia memang mutlak, bukan mustakmal, tetap mutlak. Baik, kemudian tak apa. Kemudian
tempat minum, dan diambil air itu, ia istinja dengannya dan berkehendak jima ia akan dia. Air tadi itu dia istinja. Air itu dah, kalau ikut mazhab Syafi'i, air itu dah kotor lah. Tangan dia kena najis mughalazah, dicelup dalam air itu pun kena jadi najis mughalazah juga. Dia guna air itu diistinja, basuh kemaluan dia. Apa kali mughalazah lah tu. Kemudian dan berkehendak jima ia akan dia, adakah baginya menegahkan dia dan tidak jadi tertegah itu nusyuz atau tiada. Jadi isteri ni bila tengok suami dia buat lagu tu, suami dia mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, isteri dia tengok tak boleh lah. Dah tangan kena mughalazah, air mughalazah, kemaluan dia pula kena mughalazah. Pasal apa? Dia basuh kemaluan dia dengan air mughalazah tadi tu. Kemaluan itu dah kena, kemaluan suami dia dah kena najis mughalazah. Dalam mazhab dia suci. Dalam mazhab kita najis mughalazah. Jadi soalan dia, boleh tak isteri ni halang suami, abang tak boleh bersama dengan saya? Faham tak? Abang tak boleh berjimak dengan saya. Pasal apa? Pasal kemaluan abang ni kotor, dah kena najis mughalazah. Boleh tak dia halang ataupun dia tak boleh halang? Dia akan jadi nusyuz. Nampak? Sebab kita tahu ada hadis Nabi kan sebut, mana-mana perempuan yang mana dia, suami dia nak berjimak dengan dia, dia tak ada apa pun, dia tak sakit, dia sihat saja, dia tak mau. Saja dia tak mau. Saja dia tak mau. Maka dia dilaknat oleh yang berada di langit, jadi para malaikat, sehingga pagi. Hadis sahih. Para malaikat yang berada di langit melaknat dia. Jadi macam mana? Kalau dia tak bagi, adakah dia termasuk dalam hadis ni? Sebab menolak permintaan suami. Ataupun kalau dia kalau dia bagi, najis pula. Macam mana? Kita tengok jawapan dia. Maka dijawabnya dengan bahawasanya hak suaminya itu lazim atasnya dengan akad. Maka ia iktibar dengan iktikadnya dan wajib atasnya melihara akan dirinya atas aqidahnya, tidak boleh ditegahnya akan dia. Maka jika perbuatannya dihukumkan dengan nusyuz, wajib taat suami. Dan dia kena ambil iktikad seperti mana iktikad suami dia. Apa iktikad suami dia? Suci ya? Boleh lah. Supaya nak mengelakkan nusyuz. Pasal apa? Itu benda yang betul-betul pasti. Betul tak? Nusyuz ni memang betul-betul pasti. Dalil dia qat'i jelas. Ketaatan isteri pada suami tak ada khilaf. Itu benda yang sepakat seluruh ulama. Jadi mesti diutamakan benda yang sepakat. Ini sepakat, tak boleh. Kalau dia tolak, dia akan dilaknat. Jadi dia boleh ketika ini dia berpegang dengan pandangan suaminya, yang mana air itu, anjing itu dan najis kemaluan suami dia tadi itu tidak najis. Dia lah. Janganlah jadi isu lagu ni tuan-tuan. Tapi saya nasihatlah, kita ni mudah ya tuan-tuan. Orang Melayu dah sebut, masuk kandang harimau mengaum gitulah tuan-tuan. Masuk kandang kami mengembek. Kita janganlah panggil sombong sangat kadang-kadang. Mai ke Malaysia tapi buat benda yang pelik-pelik. Betul tak? Ini bina'ah, itu bina'ah, ini tak kena, tu tak kena, ini dalil tak kuat. Ini orang yang sebenarnya lebih pada tidak boleh menghormati, tak pandai menghormati. Ada sikap yang tak bagus dalam hati dia. Kalau tuan-tuan dah pergi ke negara lain, tuan-tuan hormatlah macam mana tempat dia. Hormat bagaimana tempat dia. Kalau tuan-tuan pergi tempat mazhab Maliki, kalau dia tahu tentang mazhab Syafi'i, tak apalah. Tapi kalau ada orang yang jahil, dia tak reti, tuan-tuan semayanglah macam ni, tak apa pun. Tak bersedekap contohnya. Tapi biasanya orang tahulah, saya pergi di Arab Saudi, di Qatar dulu, memang mereka semua tak berkunut. Tapi yang pada Nusantara ni lah, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia, bila habis jemaah mereka, memang kita ikut dia, kita tak kunut. Jangan kunut pula, batal semayang kita. Imam tak kunut, kita jangan kunut, batal semayang. Ada setengah imam Arab ni, dia bagus. Dia tahu rakyat Malaysia ramai, dia berdiri lama sikit supaya kita sempat berkunut. Ni bagus. Dia pandai menghormati. Itulah cara kita hidup secara harmoni. Tapi kalau saya masa saya sembahyang awal, dia tak kunut, saya tak kunut lah. Itu saja tuan-tuan. Jangan kunut, tuan-tuan kunut batal sembahyang. Imam tak kunut, jangan kunut, batal sembahyang kita.
Nah, baik. Tapi bila ada jemaah yang main lambat pada Bangladesh saya nampak. Dia sembahyang dia kunut. Alhamdulillah lah yang Pak Arab tu pun tak marah. Pak Arab tu faham lah. Tapi ada orang kadang dia tak faham, dia baru berjinak-jinak dengan dalil hadis ni. Dia mula kata bid'ah, sesat dan sebagainya. Baik, kemudian Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang lelaki adalah zakarnya kena najis mughalazah. Seorang lelaki zakar dia kena najis mughalazah. Tak kira lah air liur anjing ke, khinzir ke, tapi zakar dia kena najis mughalazah. Kemudian ia jima akan isterinya, kemudian ia basuh zakarnya, kemudian ia jima pula, adakah wajib dibasuh dengan tanah tiap-tiap kali atau tiada? Kemaluan dia kena najis mughalazah. Dia jima dengan isteri dia, wajib basuh ke tak wajib basuh? 7 kali lah dengan air tanah. Isteri dia macam mana? Wajib basuh ke tak wajib basuh? Benda ni payahlah nak jadi tuan-tuan, tapi boleh jadi. Betul tak? Boleh jadi. Baik, kita tengok apa jawapannya. Maka dijawabnya, maka apabila dibasuh zakarnya 7 kali satu daripadanya dengan tanah, kemudian maka membasuh perempuan akan farasnya, barang yang tempat yang zahir, barang yang wajib membasuhnya. Waktu istinja 7 kali, salah satu dengan air tanah, tiada lagi wajib membasuhnya, kerana apabila ia jima akan dia, kerana yang di dalam batin tiada diberati akan dia, suruh membasuh akan dia, dan tidak jadi najis zakarnya tiap-tiap ia jima akan dia. Mafhumlah, maksud dia fahamlah, jikalau tiada membasuh keduanya, laki atau isterinya, niscaya wajib diulangi membasuh tiap-tiap kali jimaknya. Macam ni. Kemaluan suami dia kena najis mughalazah lah. Dia tak basuh, dia jimak dengan isteri dia, maka isteri dia pun kena basuh juga. Tapi isteri ni bukanlah basuh ke dalam, takkan nak basuh ke dalam pula. Isteri hanya basuh zahir farash ketika dia buang air kencing. Mana dia waktu dia duduk, yang zahir saja. Sekat bila dia duduk bertinggung tu, zahir takat mana yang terbuka daripada farashnya, takat itu sahaja. Itu yang dipanggil zahir farash. Yang dalam farash itu tak perlulah, takkan nak bawa masuk tanah dalam tu. Dan yang batin tak perlu, zahir saja. Kalau suami dan isteri basuh, lepas berjimak, suami kena basuh kemaluan dia 7 kali, salah satu dengan air tanah, ataupun nak basuh lebih pun tak apa, tapi jangan kurang pada 7 lah. Salah satu dengan air tanah. Isteri pun sama, dia kena basuh kemaluan dia waktu dia duduk bertinggung tu 7 kali, salah satu dengan air tanah. Bahagian dalam tak perlu. Bila dah basuh, maka dua-dua suci. Katakanlah lepas berjimak suami saja yang basuh, isteri tak basuh, maka kemaluan isteri ada najis mughalazah. Bila suami jimak dengan isteri dia, suami kena basuh lagi, basuh 7 kali. Pasal apa? Pasal isteri dia belum basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Sama juga kalau isteri basuh, isteri dah basuh dah 7 kali, salah satu dengan air tanah, tapi suami tak basuh lagi. Bila suami dia jimak dia, maka dia pun kena basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah, suami dia pun kena basuh. Kalau dua-dua dah basuh, bila dia berjimak lagi, maka suci lah. Boleh tak? Adapun dalam bahagian batin farash, dia dikira dalam bahagian dalam lah. Baik, dan kemudian Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang berkehendak membasuh najis mughalazah, maka jatuh tempat yang kena najis di atas tanah yang hendak dibuat basuh akan dia. Adakah memadai yang demikian itu kita kiaskan atas tayamum, atau tiada memadai ia sebab kita kiaskan atas air yang sedikit? Dan lagi apabila kena najis di dalam batin farash perempuan dengan najis yang mughalazah, adakah jadi najis zakar yang menjimakkan dia? Baik. 2 soalan. Soalan yang pertama, orang tu dia nak basuh lah. Contohnya baju dia kah yang kena najis mughalazah. Kita katakanlah air liur anjing lah baju dia.
Masa dia nak basuh tu, dia angkat tu, tiba-tiba baju tu jatuh di dalam air tanah tu. Air tanah tu dibuat untuk apa? Air tanah tu dibuat untuk basuh. Air inilah, dia dah buat air tanah dah. Air tanah tu untuk digunakan nak basuh tu lah benda tu. Tapi sekarang ni bukan basuh. Dia apa? Dia terjatuh ke dalam. Ingat tak saya sebut kat tuan-tuan? Bila tuan-tuan basuh, bukan kita lempak dalam bekas tu. Kita curus dia kat atas. Air mendatangi benda tu. Betul tak? Bukan benda tu mendatangi air. Kalau tuan-tuan ada bekas, contoh tuan-tuan ada air apa? Satu baldi lah. Tuan-tuan nak basuh seluar yang ada najis. Tuan-tuan pergi lempak seluar yang ada najis tu dalam baldi tu. Najis lah semua. Betul? Tapi kalau tuan-tuan ambil sikit-sikit air, tuan-tuan coroh, betul tak? Tuan-tuan gosot, ambil lagi sikit, coroh, gosot. Bersih tak seluar tu? Bersih lah. Tapi dengan syarat air tu kita coroh atas dia. Faham tak? Gitu. Tangan kita ada teh ayam, contohlah teh ayam. Kita ada air satu baldi. Kita nak basuh, kita pergi solom tangan kita dalam baldi tu. Apa jadi dengan baldi tu? Najis lah semua. Betul tak? Lepas tu nak buat macam mana? Ambil lah cebok. Betul tak? Ambil cebok, tuang atas tangan kita kan. Tuang sikit. Ambil lagi tuang. Sampai hilang bau, warna dan rasa. Bersih tak tangan kita? Tangan kita bersih, air pun ada baki lagi. Tuan-tuan faham maksud saya? Boleh Tapi kalau kita pergi serelum tangan dalam tu, najis semua. Itulah beza air mendatangi najis dengan najis najis masuk dalam air. Jadi soalan dia di sini, bila kita nak basuh benda yang kena jadilah air liur anjing kan, kita kena ambil air tanah, jurus atas dia. Bukan kita lempak dia masuk dalam bekas air tanah tu. Betul tak? Sebab tu dia kata jatuh. Katakan baju yang kena air liur anjing tu, patutnya kita curah air tanah atas dia. Ini tak baju tu terjatuh masuk dalam bekas air tanah tu. Jadi boleh tak dikira basuh? Tuan-tuan faham maksud saya no? Boleh tak jatuhnya baju tu dalam air tanah tu dikira basuhan yang pertama? Boleh? Itu soalannya. Boleh tak? Jatuhnya baju tu ke dalam bekas air tanah tu dikira basuhan yang pertama, ataupun basuhan yang kedua, ketiga dan yang keempat. Sebab air tu mesti dicurah atas dia, bukan dia yang pergi masuk dalam tu. Boleh ke tak boleh? Itu soalannya. Soalan yang kedua, dia tanya, insya-Allah tuan, tak ada nak baca habis. Soalan yang kedua dia tanya adalah kemaluan perempuan dalam dia ada najis mughalazah dalam dia. Saya dah sebut dah, kalau najis mughalazah tu berada dalam rahim perempuan ke, dalam kemaluan perempuan yang bahagian dalam, orang perempuan tu tak wajib basuh sebab dia duduk di dalam. Sama macam kita, dalam badan kita kan ada najis. Dalam badan kita ada darah kan. Darah kalau keluar kena baju kita, tak boleh pakai semayang. Tapi duduk dalam badan tak apa. Dalam badan kita, dalam pundi kencing ada air kencing. Dalam usus besar, usus kecil mungkin ada najis. Tapi bila dia duduk di dalam, dia tak apa. Dia duduk di dalam tak apa. Jangan dia duduk kat luar. Duduk dalam badan tak apa. Jadi najis mughalazah tu kalau duduk dalam kemaluan orang perempuan dalam lah, kat laluan ke rahim tu lah kita kata, dia tak perlu basuh. Pasal duduk batin kan, duduk di dalam, dia tak wajib basuh. Cuma isu dia, bila seorang lelaki menjimakkan dia, terkenalah najis tu yang duduk kat dalam tu. Faham tak? Terkenalah najis yang duduk kat dalam tu. Tidak kalau duduk dalam tak kena. Tapi bila dia jimak, maka kenalah zakar lelaki itu dengan najis yang berada dalam kemaluan perempuan tu. Tu soalan dia. Pelik-pelik tuan-tuan. Tapi inilah itu yang kawan saya tuan-tuan, ustaz juga, dia kata kat saya tak sesuai baca buku ni, kitab ni di masjid, sebab perbahasan dia terlalu dalam dan rumit. Kitab ni sesuai untuk orang yang mengaji pondok, untuk mendalami mazhab Syafi'i, ustaz-ustaz, guru, untuk jadi mahir lah tuan-tuan. Sebab ini isu-isu ni jarang berlaku. Jadi ustaz-ustaz yang nak mengajak dia kena tahu. Sebab kalau isu ni berlaku, dia boleh jawab. Betul tak? Kadang orang tanya, ni saya dengan isteri saya lagu ni, betul tak? So saya ramai je saya jumpa ustaz-ustaz yang memang dia tak baca kitab ni. Yang pertama sebab bahasa dia susah. Bahasa dia susah.
Bahasa lama tuan-tuan. Tulisan kecil-kecil. Yang kedua, perbahasan dia sangat mendalam. Jadi siapa yang dia ingat betul kitab ni, saya pun tak pernah, saya tak pernah khatam kitab ni. Ini kali pertama saya baca kat tuan-tuan. Tapi saya pernah mengaji kitab lain dalam mazhab Syafi'i. Kitab lain kita pernah mengaji lah. Saya tengok betul perbahasan dalam kitab ni lebih daqiq, dia lebih dalam dan terperinci. Tapi kita kena check dalam kitab-kitab yang lain. Tengok berapa kali kita double check. Tengok balik, oh begini. Tapi tak apalah, mana ada tuan-tuan semua yang mengaji ni semua level mufti lah tuan-tuan ni. Mufti mazhab Syafi'i ni tinggi ni. Perbahasan dia mendalam. Baik, kita tengok jawapan. Kita kena berhenti dah tuan-tuan. Maka dijawabnya, adapun pada masalah yang pertama, maka tidak memadai, tak boleh. Bila pakaian yang ada dalam bawah Allah jatuh dalam air tanah, tak boleh, kena guna air tanah lain. Kena guna air tanah lain. Sebab dia kena air tanah tu yang mendatangi, bukan pakaian tu masuk dalam air tanah. Tak memadai. Yang demikian itu, serta ada basah yakni tidak memadai daripada tanah itu, maka wajib ditaruh tanah yang lain pula. Ada kena tanah lain, ayat tanah lain. Dan masalah yang keduanya, jadi najis zakar yang berjima akan dia kerana najis mughalazah melintang akan dia dan batin farash basah sedia kalanya. Jadi bila ada orang lelaki yang berjimakkan dia, kemaluan dia kena najis mughalazah tu, dia wajib basuh. Dan perempuan tu pun wajib basuh. Tapi perempuan tu wajib basuh yang zahirnya saja. Boleh ya? Yang zahirnya saja. Bila dua-dua basuh, maka sucilah kedua-duanya. Macam yang tadilah, kisah tadi. Boleh ya? Habislah tuan-tuan. Saya mohon maaf ada kekurangan dan sebagainya. Akan datang kita masuk bab baru, bab tayamum. Bab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an humma tafarruqana ba'd tafarruqa ma'subah wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahmum la matuda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahil alamin.